Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa atba'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah SWT memberi kekuatan bagi kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah mencurahkan sakinah, rahmat, dan semoga para malaikat menaungi majlis kita dengan melebarkan sayapnya, tunduk dan tawaduk dengan penuntut-penuntut ilmu, mendoakan pengampunan, keberkatan kepada kita semua insya-Allah. Hari ini atas permintaan Tuan Haji minta saya berbicara tentang suratul Fil hari ini. Sebelum ni saya berbicara tentang mustalah hadis ataupun ulumul hadis. Hari ini kita nak berbicara tentang suratul Fil. Perkataan al-fil dekat dengan perkataan elephant. Al-fil dengan elephant. Wallahu alam. Sebab dalam bahasa Arab ni pun macam qittun dengan kitten, ataupun qittun kita baca dengan mati jadi qit, dekat dengan cat kan, makna dia pun sama. Wallahu alam lah, mungkin ada persamaan. Allah sebut apabila nyawa kita sampai ke trachea. Dalam bahasa Arab, idza balaghatit taraqiyah. Wallahu alam, mungkin ada persamaan. Tapi taraqiyah tu yang masukkan ialah trachea lah. Maknanya sampai ke trachea, saluran pernafasan yang wallahu alam. Kita cuba lihat apa nama al-fil, makna dia gajah. Makna gajah. Satu nama-nama surah ni, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, dia mengikut pendapat ulama, dia bukanlah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama. Adapun susunan ayat, susunan surah itu memang ditetapkan oleh baginda Rasulullah. Maknanya selepas Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran itu memang Rasulullah yang tetapkan. Begitu juga surah Al-Baqarah tu kan banyak kali turun. Ayat pertamanya Alif Lam Mim, ayat kedua, ketiga, keempat sampai 200. Susunan ayat, susunan surah itu memang daripada baginda Rasulullah. Adapun nama-nama surah ni
mengikut kebiasaan, mudah kenalnya macam mana. Itu sebab kadang-kadang ada satu surah yang namanya sampai 2-3, ada yang lebih nama dia, kan? Macam kita kata surah Al-Baqarah. Sebab apa panggil surah Al-Baqarah? Sebab itulah satu-satunya surah yang cerita tentang lembu. Lembu yang disembelih, yang dituntut untuk dituntut daripada Bani Israel supaya menyembelih lembu. Maka surah lain tak ada sebut cerita tentang lembu. Maka nak mudah kenal, sebut surah tu dengan nama Al-Baqarah, makna lembu, kan? Macam surah ni juga, tidak ada surah lain yang cerita pasal gajah. Surah ni saja. Jadi nak mudah kenal, surah apa? Suratul Fil, Al-Fil. Ada pendapat di kalangan para sahabat yang menganggap Suratul Fil dengan surah Quraisy adalah satu surah. Dia gabungkan, dia anggap itu satu surah. Sama juga ada setengah yang beranggapan surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin dengan surah Inna a'tayna satu surah. Ada yang beranggapan. Begitu juga dengan suratul Duha dan surah Alam Nashrah. Ada yang menganggap dia bersambung, maknanya bukan surah yang asing. Tambah pula, bagi kebanyakan mazhab, mereka baca surah-surah ni tidak dimulakan dengan bismillah, kan? Maknanya baca terus macam tu saja. Jadi ada yang beranggapan Wadduha tu bukan habis sampai fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, tapi dia berakhir dengan farghab, kan? Bukan akhir akhir surah Alam Nashrah tu. Jadi itu di antara perbezaan pandangan para ulama, tapi itu tak ramai yang berpendapat macam tu. Kebanyakannya berpendapat seperti yang kita tengok ada dalam mushaf lah. Itu pendapat kebanyakan para sahabat, dan juga para ulama. Jadi hari ini kita nak berbicara tentang Suratul Fil. Suratul Fil turun sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kalau tuan-tuan tengok surah dalam Al-Quran, bila buka belakang nama-nama surah, dia ada tulis Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah tu maknanya turun sebelum hijrah, maknanya pusat dakwah Nabi di Mekah. Madaniyah setelah berhijrah, pusat dakwah Nabi di Madinah. Walaupun kadang-kadang ayatnya turun kat Mekah, ayatnya turun kat Mekah, tapi panggil Madaniyah juga, sebab dia telah berpindah pusat pemerintahan. Sebagai contoh, ayat Al-yawma akmaltu lakum turun di Padang Arafah, tapi kita tak panggil Makkiyah, panggil Madaniyah juga. Sebab apa? Turun di Padang Arafah pada tahun ke-10 Hijrah. Inna a'tain idza jaa nasrullahi wal fath. Ada yang mengatakan turun sebelum Hajjatul Wada. Sebelum Hajjatul Wada, mana di kota Mekah, tapi Madaniyah dipanggil sebab dia pusat dakwah Nabi pada waktu itu di kota Madinah. Okey. Suratul Fil ayat cerita tentang sejarah. Sejarah Nabi ni pun, tuan-tuan, sirah Nabawi, sebenarnya dia ada sumber
yang sahih, ada sumber yang tidak sahih. Ada sumber yang sahih, macam kita belajar hadis jugalah. Ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif, dan ada yang maudhu' pun. Mana cerita yang sebenarnya tak wujud, tapi direka-reka, ditambah tokoh tambah dan sebagainya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada cerita yang disembunyikan. Tak tahulah sebab apa disembunyikan, diselewengkan fakta dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dengar cerita, katakanlah sebagai contoh, Rasulullah berkahwin dengan Khadijah ketika berumur 40 tahun. Khadijah berumur 40, Nabi berumur 25. Sebenarnya riwayat tu tak kuat tu sebenarnya. Sebab riwayat yang kuat, dia ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan Khadijah meninggal ketika berumur 65 tahun. Dan ada riwayat yang mengatakan Khadijah meninggal ketika berumur 50 tahun. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, penulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sirah yang besar, dia kata riwayat yang mengatakan Khadijah meninggal umur 50 tahun adalah lebih kuat daripada riwayat yang mengatakan Khadijah meninggal umur 65 tahun. Tapi yang kita pakai, kalau Khadijah kahwin umur 40, betul lah dia meninggal umur 65. Tapi kalau Khadijah kahwin umur sebenarnya tak sampai, kalau dia meninggal umur 50 tahun, tak sampai 40 tahun. Sebab masa Rasulullah Khadijah meninggal tu, Rasulullah dah berumur 50. Kan? Rasulullah jadi Rasul umur 40. 13 tahun di Mekah. Khadijah meninggal setahun, 2 tahun sebelum hijrah. Jadi umur berapa Khadijah? Kalau Khadijah umur 40, sempat ke nak dapat anak 7-6 orang? Kalau masa dia kahwin tu umur dah 40, dapat anak 6 orang dengan Rasulullah. Sempat ke tak? Umur 40. Umur 50 masih beranak lagi. Kalau kita nak kirakan lah. Tapi itulah tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang fakta sejarah ni sampai kepada kita, ada yang betul, ada yang tak betul. Sama juga para ulama hadis. Ulama sejarah boleh kata sepakat. Ada ulama hadis pun yang sepakat mengatakan Aisyah kahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun. Tapi ada ulama hadis, bila mereka buat kajian melalui hadis, bukan melalui buku sejarah, melalui hadis, mereka dapati Aisyah berkahwin dengan Rasulullah sebenarnya bukan 6 tapi 16 tahun. Kerana kalau mereka tengok bila Aisyah dilahirkan, mengikut cerita yang sahih, Aisyah dilahirkan sebelum Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul. Maknanya Rasulullah jadi Rasul tu Aisyah dah lahir dah. Jadi Rasulullah jadi Rasul di Mekah 13 tahun. Rasulullah kahwin dengan Aisyah setelah Khadijah meninggal. Jadi berapa umur Khadijah, Aisyah? Fakta sejarah. Jadi begitu juga dengan Suratul Fil ni, salah satu. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah Islam, tuan-tuan, sejarah Islam, sumber yang paling sahih kena rujuk pada Quran juga. Jadi itu yang saya nak nyatakan, bahawa bila kita cerita tentang sejarah pun kena refer kepada Al-Quran juga. Kalau macam kita kata cerita
betul ke cerita tentera bergajah ni? Tak boleh nafikan. Sebab ada sebut di dalam Al-Quran. Memang kalau tuan-tuan fikir secara logik, banyak benda yang kita tak boleh terima secara logik. 1480 tahun yang lalu. 1430 ni bermula daripada hijrah. Masa tu Rasulullah dah umur 50 lebih kan. Maknanya 50 tahun kita tambah. 1480 tahun yang lalu, peristiwa macam yang berlaku kepada tentera bergajah ni memang sangat luar biasa. Kita cuba tengok Suratul Fil, ada 5 ayat. Allah SWT berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau bahasa kita lah, kamu pernah tak fikir tentang apa yang Tuhan kamu telah lakukan terhadap tentera-tentera bergajah? Ashabul fil yang dimaksudkan ialah tentera-tentera bergajah. Alam yaj'al kaidahum, tidakkah Allah menjadikan helah mereka itu sia-sia? Maknanya mereka cuba berhelah, sia-sia. Dan caranya dengan Allah mengutus kepada mereka tayran, sejenis burung yang dikatakan ababil. Burung ababil ni sebenarnya tuan-tuan ialah burung pipit, burung yang kecil saiznya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung tadi melontar gajah dengan batu-batu yang keras, yang dibakar. Macam kita kata batu bata lah. Bukan batu biasa. Maknanya batu bata, maknanya, ataupun mungkin juga boleh kita katakan hijaratin min sijil ini ialah batu yang telah diproses. Bila burung-burung tadi melontar batu-batu dan hijaratin min sijil, maka gajah, apa berlaku pada gajah? Gajah itu menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tuan-tuan mungkin pernah tengok dan selalu tengok macam mana daun-daun yang dimakan ulat, maknanya berlubang-berlubang. Berlubang-berlubang. Jadi ini di antara yang kalau kita nak fikir, tuan-tuan nak fikir secara logik, memang tak boleh terima. Tak boleh terima secara rasional. Tapi itulah yang dinyatakan oleh Allah SWT, fakta yang kita tak boleh tolak. Peristiwa ni berlaku pada tahun Nabi kita dilahirkan, iaitu pada tahun 670 Masihi. Lebih kurang lah 670. Mana itulah jarak Nabi kita dilahirkan. 600 ke 500 570 670 lebih kurang gitu. Jarak di antara Nabi Isa dilahirkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kerana tahun miladi ni, Masihi ni, tahun dikira sempena kelahiran Nabi Isa. Maknanya kalau Nabi Isa sebagaimana yang dinyatakan masih hidup, Nabi Isa berumur 2014 tahun. Umur dia 2014 tahun. Itu sebab tarikh lahir dia tu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana tuan-tuan semua tahu, cerita ni berlaku ekoran jealous. Sebenarnya ini pun masalah politik jugalah. Masalah politik. Masalah politik macam mana? Tuan-tuan kena ingat, pada waktu itu ada dua kuasa besar. Rom dan Parsi. Rom ni Itali lah kalau kita kata. Daripada Eropah sana. Kuasa dia sangat besar sampai ke Afrika. Kalau tuan-tuan tengok Habsyah, Ethiopia, Palestin,
Semua tu di bawah sampai ke Taif. Dia yang tidak dikuasai oleh Rum ni, Mekah dan Madinah, sikit je tanah Arab ni. Sebab apa? Dikuasai oleh Parsi. Parsi menguasai Iraq, menguasai beberapa Iran dan sebagainya. Dan Rum tadi, dia menguasai sampai Afrika, sampai Yaman, sampai Mesir, sampai mana, termasuk Palestin, dikuasai oleh Rum. Pada waktu itu Rum menganut agama Kristian. Walaupun pada asalnya mula-mula dia memerintah, dia menganut agama berhala. Tapi bila dia memerintah, tak lama kemudiannya, lama jugalah, beratus tahun, katanya 200 tahun kemudian, dia bertukar daripada menganut agama berhala kepada agama Kristian. Agama Kristian. Jadi itu sebab kalau kita tengok orang-orang Yahudi, sebenarnya dia, kalau kita tuan-tuan tengok dalam, saya tengok dalam buku lah, betul ke tak, wallahualam, Rum mula menjajah ni semua tanah Arab bermula daripada tahun 350 Masihi. 350 Masihi. Kalau kita tengok sejarah tu, maknanya orang-orang Yahudi ni, Bani Israel, hilang negara bermula pada tarikh itulah, 350, bila Rum menguasai negara Palestin. Dan orang Yahudi dah hilang negara, bukan sebab Islam. Bukan sebab Islam. Maknanya sebelum Islam datang, orang Yahudi ni dah tak ada negara sebenarnya. 350 Masihi. Jadi di antara tanah negara yang dijajah oleh Rum ni ialah Yaman. Pada waktu itu ada seorang raja yang merintah Yaman, namanya Abraha. Abraha ni dia jealous tengok ramai manusia berkunjung ke kota Mekah pada setiap tahun untuk berniaga. Masa tu tanah Arab ni dia memang sumber pendapatan dia berniaga, perniagaan. Selain daripada menternak, berniaga. Jadi perniagaan mereka bukannya perniagaan kecil-kecil, jual goreng pisang, nasi lemak. Tak. Dia dah ada transaksi peringkat international. Maknanya bawa barang 50 ekor unta sekali bawa. Pergi ke Yaman. Pergi seorang-seorang tu, seorang. Bawa 50 ekor unta tu biasa. Abu Sufyan bawa 50 ekor unta. Barang daripada Mekah pergi ke Syam. 50 ekor unta banyak. Harga unta pun dah banyak dah. 50 ekor. Jadi tuan-tuan, jadi Raja Abraha jealous. Dia kata macam mana, tak boleh jadi. Jadi dia buat kajian. Selain daripada pergi berniaga kat Mekah ni, di antara daya tarikannya, kerana Mekah ada Kaabah. Di kota Mekah, dia ada satu expo tahunan. Dia bermula daripada 18 Zulqa'dah, expo dia, sehingga 8 Zulhijjah setiap tahun. 18 dia panggil Suq Ukaz, dipanggil expo tersebut. Jadi ramailah datang daripada Syam. Daripada Syam ni maknanya Syria, Jordan, utara Iraq, Mosul, itu termasuk Syam. Jadi mereka datang bawa barang perniagaan masing-masing, buka kemah, buka barang dan sebagainya. Ada peniaga datang daripada Yaman, ada peniaga datang daripada Afrika, daripada Ethiopia dan sebagainya, daripada Basrah, daripada Kufah, berhimpun dekat Mekah, dan masing-masing pamer barang masing-masing, yang mana jual, mana beli balik dan sebagainya. Dan 8 hari bulan mereka akan tutup perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka nak pergi buat haji. 8 hari bulan mereka akan bertolak pergi ke Padang Arafah. Perniagaan semua tutup.
Ini sebelum Islam ratusan tahun berlaku macam tu. Mungkin ribuan tahun. Sebab tak tahu bila bermulanya perniagaan. Wallahu a'lam. Jadi mereka akan pergi pada Arafah, buat haji lah. Pergi Muzdalifah, pergi ke Mina, kemudian balik semula tawaf dengan Mekah dan berakhir haji. Mereka pun baliklah masing-masing ke negara masing-masing. Jadi Abraha tengok tak boleh jadi. Dia cuba buat kempen nak tarik peniaga-peniaga ni datang ke Yaman. Tak mau. Tak seramai yang pergi Mekah. Jadi dia punya kaji nampaknya kena buat Kaabah juga dekat Yaman. Dia pun buatlah satu binaan yang dia panggil apa? Kaulis ke apa benda nama. Lebih cantik daripada Kaabah, berkilat-kilat, berkilau-kilau, bersinar-sinar. Sampai sekarang katanya ada. Wallahualam, saya pun tak pernah pergi Yaman. Katanya ada sampai sekarang. Jadi bila dia dah buat, panggil orang tak nak datang juga. Tertarik juga dengan batu hitam yang tak ada orang kan, dekat Mekah tu. Masih tertarik dengan yang lama juga. Jadi tuan-tuan, dia pun berhasrat kerana dia maknanya wakil raja yang besar, Rum. Siapa berani nak lawan dengan kerajaan Rum? Jadi tuan-tuan, dia pun siapkan satu bala tentera yang sangat besar. Sebagaimana yang kita tahu, maknanya selain daripada unta, selain daripada kuda, mereka juga mengguna khidmat gajah untuk nak musnahkan Kaabah. Nak musnahkan Kaabah. Selagi tak musnahkan Kaabah, dia kata kita tak akan berjaya menarik peniaga-peniaga ni untuk datang ke Yaman sebagaimana mereka datang ke Mekah. Jadi dia berhasrat nak musnahkan Kaabah. Bila Kaabah ni musnah, maka dia pun bolehlah. Jadi dia pun bergeraklah daripada Yaman, tuan-tuan, sampai ke satu lembah yang dipanggil lembah Urainah kami begitu. Dekat dengan Mina lah, dekat dengan apa nama? Pasal situlah. Dan di situ ada unta Abdul Muttalib 200 ekor. Unta yang dipelihara oleh Abdul Muttalib. Jadi dia rampas unta tersebut. Dia berhenti situ dan dihantar wakil lah. Jumpa dengan Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib datang berbincang. Dia kata, apa kamu nak minta ni? Kami, Abdul Muttalib awal-awal lagi dah tak lawan dah, tuan-tuan. Dia kata kami tak akan melawan. Kami akan keluar menyelamatkan diri kami daripada Mekah. Habis apa yang kamu nak minta dengan aku? Abdul Muttalib kata, aku nak minta kau pulangkan balik 2 ekor unta aku ni. Terkejut Abraha. Sebab apa? Engkau ni ketua. Nak selamatkan unta je. Maknanya selamatkan harta peribadi je. Tuan-tuan, ada pemimpin yang jenis-jenis macam tu tak? Dalam keadaan getir macam tu masih fikir masalah peribadi. 2 ekor unta, rakyat, negara, Kaabah, kepentingan, bukan kira kan? Macam yang berlaku kepada Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib sebenarnya dia dah memang kalau dia lawan pun memang tak terlawan. Tentera Mekah berapa saja kan, dengan kelengkapan yang disediakan oleh Abraha ni memang tak terlawan. Jadi Abdul Muttalib arahkan supaya semua penduduk Mekah keluar daripada rumah masing-masing, pergi berlindung kat mana-mana bukit jauh-jauh. Kalau dia serang, Abraha serang, paling-paling tidak mengorbankan jiwa pun boleh tahan lah. Jadi akhir sekali Abdul Muttalib masuk dalam Kaabah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Rabbal Kaabah, wahai Tuhan pada Kaabah, hari ini kami tak mampu nak mempertahankan rumah kamu, wahai Tuhan. Kami serahlah pada kamu.
apa yang kamulah boleh menyelamatkan rumah kamu. Orang lain dah tak mampu dah nak lawan dengan tentera begitu besar datang nak memusnahkan Kaabah ini. Dan Abdul Muttalib pun keluar pergi bersama-sama dengan masyarakat Mekah yang lain ke bukit. Daripada jauh dia tengok apa berlaku dengan tentera Abraha. Tuan-tuan, Abraha dengan kuda, dengan unta, gajah dan sebagainya ni cuba mara ke kota Mekah. Sampai satu tempat melewati lembah Uranah tu, semua gajah, unta semuanya duduk tak nak pergi, tak nak mara. Gajah tak nak pergi. Gajah kalau dah duduk macam mana nak bangunkan? Kan? Tak boleh nak bangunkan. Jadi duduk, bila dia cuba patah balik, gajah tu bangun. Bila nak pergi ke kota Mekah, gajah tu tak nak pergi. Tak nak pergi. Ialah binatang ni kadang-kadang dia punya sensor lebih hebat daripada sensor manusia lah. Kita tengok yang yang berlaku dekat Aceh kan. Nak berlaku tsunami, binatang dulu tahu. Dia dah lari siap-siap lah. Manusia je tak tahu. Jadi begitu juga binatang, gajah-gajah ni semua, agaknya dia dah tahu apa yang akan berlaku, bahaya, malapetaka, kemurkaan Allah, tapi manusia tak tahu. Jadi dalam keadaan dia duduk tengah nak nak mara, gajah tak mau, tiba-tiba datang kumpulan burung-burung yang kecil seperti burung pipit datang dengan jumlah yang banyak, semuanya melontar batu, membuang. Tuan-tuan, burung pipit ni agak-agak, tuan-tuan lah, berapa besar batu dia boleh bawa? Berapa besar? Kalau batu besar ni, berapa ekor burung nak bawa ni? Kan? Maknanya kalau batu sebesar ni pun belum mampu nak membunuh gajah. Belum mampu. Tuan-tuan guna senapan gajah, kena 1 das, 2 das, kalau kena tempat tak elok tak mati. Silap gajah tu naik minyak. Kita yang menembak ni, kalau tak duduk tempat elok-elok, bahaya. Jadi tuan-tuan, begitu juga dengan yang berlaku. Ada setengah ulama berpendapat batu yang dibawa oleh burung itu ialah batu daripada neraka. Wallahu a'lam. Yang disebut dalam ayat Quran ni, hijaratin min sijil. Dia tak sebut daripada neraka. Dia cuma sebut sejenis batu daripada sijil. Sijil ni ialah batu yang berasal daripada tanah yang dibakar. Macam batu bata. Batu. Tapi macam mana bakar, wallahu alam. Bakar kat mana pun kita tak tahu. Wallahu alam prosesnya. Tapi tuan-tuan, dulu mungkin kita tak tahu. Tapi sekarang bila teknologi, sains, chemical, biologi dan sebagainya, senjata, weapon yang digunakan oleh burung ni mungkin kelasnya atom ke, nuklear ke, biologi ke, benda kita pun tak tahu. Sebab apa? Kalau tengok pada tafsir, bila dia buang batu tu ada banyak bakteria, bawa virus. Bawa virus menyebabkan gajah-gajah manusia yang ada kat situ semua kena satu penyakit cirit-birit sampai mati. Sampai mati. Abraha sempat melarikan diri. Dia tengok gajah-gajah dia bergelimpangan, jatuh, sakit, cirit dan sebagainya. Dia lari mati juga dalam perjalanan nak balik ke negeri Yaman. Gajah-gajah sebagaimana disebut oleh Allah SWT jadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tuan-tuan, saya dengar je lah, saya pun tak tahu juga. Mungkin tuan-tuan pernah tengok ke macam mana, saya tak pernah tengok. Apa yang berlaku dekat Iraq masa Amerika serang negara Iraq. Dia guna senjata-senjata yang
Yang bahaya ni sebenarnya dia tak bagi orang guna, dia guna. Tentera-tentera Iraq yang kena tembak, dia berubah tau. Berubah warna kulit ni, daripada merah dia jadi biru, lama-lama dia gugur daging. Daging tu jadi gugur. Kalau pergi hospital, bawa doktor suruh potong. Saya difahamkan macam tu lah daripada kawan-kawan yang dia kata ada ketikanya US guna senjata-senjata yang macam tu. Jadi mungkin dalam senjata tu, dalam weapon yang diguna tu, bukan kata ada bahan api, bahan bakar, bahan letupan, tapi ada juga bentuk virus, bakteria yang boleh merebak, menyebabkan manusia jadi macam tu. Jadi tuan-tuan, yalah, kalau kita nak kira, maknanya gambaran yang Allah SWT nak bagi pada kita, ada sejenis, ada senjata-senjata, weapon yang saiznya kecil tapi boleh membunuh makhluk yang besar, macam gajah dan sebagainya. Selain daripada itu, satu penghinaan daripada Allah SWT kepada tentera Abraha ialah dia bawa tentera gajah, binatang paling besar. Allah hantar burung-burung pipit je. Engkau nak lawan aku ya, burung pipit je aku hantar. Kan? Kalau tuan-tuan tengok Namrud, Maharaja Namrud, Allah hantar nyamuk je untuk lawan dengan Namrud. Nak cabar Allah SWT, Allah tak perlu nak hantar ribut, taufan ke apa. Allah hantar tentera-tentera dia yang berupa nyamuk. Itu pun dah tak boleh dah, tuan-tuan. Kita pun apa kurangnya. Allah boleh nak musnahkan kita dengan Allah hantar serangga. Sawah padi seluas-luasnya, Allah hantar serangga, kita tak boleh nak, tak larat nak sembuh racun, nak apa semua. Dia dah saya ingat, sebab saya ni pun besar dalam sawah padi ya dulu. Masa saya kecil-kecil dulu, pernah sawah padi semua diserang oleh tikus. Petani-petani ni berjaga malam, pergi kalau dah kena kawasan dia kena serang, tikus lalu ke atas kaki, tuan-tuan. Tikus berlari lalu ke atas kaki kita ni. Petani-petani tu pergi jaga padi dia, tak nak apa. Tikus lalu ke atas kaki, panjat. Ya Allah. Menjerit. Tuan-tuan, bukan dia nak makan. Kalau tikus tu nak makan padi, sikit je ni sebab dia nak makan. Tapi bukan dia nak makan, dia khianat. Dia datang, serang. Satu relung, satu tempat tu dia serang. Dia potong, habis. Sampai padi tu rosak. Tak boleh nak tuai. Habis terus. Maknanya bukan kata dia nak makan. Tapi itu mungkin ialah tentera yang Allah hantar untuk musnahkan. Mungkin adalah tu sebab-sebab tertentu. Maknanya kita boleh katakan dia satu balak yang Allah SWT hantar untuk memberi ujian kepada manusia. Mungkin tak keluar zakat, mungkin tak bersyukur atau apa sebagainya. Wallahualam, kita tak tahu. Kerana bila Allah SWT turunkan balak tu kata Allah SWT, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Bila Allah turunkan balak tu dia tak berlaku kepada orang yang melakukan zalim semata-mata. Balak tu turun umum, dia akan timpa, dia akan terkena pada semua orang. Jadi kita kena hati-hati. Kalau Allah SWT nak musnahkan kita, wala'iyadzubillah min zalik, memusnahkan sesebuah kawasan, Allah akan musnahkan dengan begitu mudah. Sekelip mata, sesaat boleh Allah musnahkan. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Qalam, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Masa kita pun dah tak ada. Allah cerita macam mana Allah musnahkan kebun yang dimiliki, yang pada sehari sebelum dia rosak, tuan punya kebun tu dah sedap hati dah. Esok kita menuai, senyap-senyap kita datang,
supaya orang tak tahu kita menuai, tak ada orang nak meminta-minta, kita boleh tuai dalam keadaan yang selamat, selesa, tak ada gangguan, kita akan dapat hasil yang banyak. Tapi malam tu Allah hantar tentera, habis tanaman dia rosak. Dia datang besok, tengok-tengok tanaman dia seperti yang sudah dituai. Seperti sudah dituai. Jadi Allah SWT beritahu kepada kita, kalau Allah SWT nak musnahkan sesuatu tempat dengan begitu mudah, walaupun datang tentera yang begitu hebat, kalau Allah SWT nak musnahkan bila-bila masa. Tapi tuan-tuan, selalunya Allah akan hantar bantuan dia ni. Allah hantar bantuan dia, dia nak tunjuk kekuatan. Allah SWT, dia hantar bantuan, pertolongan. Pada waktu yang sama, dia nak tunjuk kekuatan, keagungan, kehebatan, kebesaran dia. Dia tunjuk supaya kita nampak. Supaya kita, bila Allah tunjuk, kita tak boleh nak nafikan. Jadi tuan-tuan, selalunya pertolongan Allah datang bila manusia dah buntu, usaha dah terhenti, baru datang pertolongan Allah. Kalau tak macam tu, manusia masih nak mendabik dada. Nabi Musa sama ada mati dalam laut atau mati lawan dengan tentera Fir'aun. Baru Allah SWT datangkan pertolongan, laut pun boleh terbelah. Kan? Nabi Muhammad pun macam tu juga. Sama ada duduk di rumah, orang akan datang kepung rumah dia, bunuh, ataupun dia keluar, hijrah ke Madinah. Kalaulah Allah SWT nak tolong, kalau tuan-tuan 1 tahun setengah sebelum Nabi hijrah, Nabi Isra' dan Mi'raj, Allah hantar borak yang begitu hebat lajunya. Kenapa Allah tak hantar borak semasa Nabi nak hijrah ke Madinah? Senang je, keluar sampai di Madinah, kan? Sekali mata. Tapi ini terpaksa menyorok dalam gua 3 hari 4 malam, berjalan pula dekat 2 minggu, daripada Makkah pergi Madinah, susah, macam-macam rintangan, orang datang serang. Kalau Allah nak tolong, mudah je kalau Allah nak tolong. Tapi Allah kenapa? 1 tahun sebelumnya nak Isra' dan Mi'raj, hantar tentera yang begitu canggih, hantar kenderaan transport yang begitu canggih. Tapi bila nak hijrah, begitu susah payah Nabi pergi. Tapi tuan-tuan, akhirnya Nabi mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pertolongan Allah itu Allah akan bagi sekiranya setelah kita berusaha dah habis dah cara, tak boleh dah, maka insya-Allah pertolongan Allah itu akan datang. Tuan-tuan yakinlah, dalam perjuangan kita di jalan Allah SWT ni, kita kena betul-betul yakin. Kalau tak yakin, memang susah kita nak dapat pertolongan daripada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itu dululah untuk renungan. Mungkin kalau tuan-tuan tengok dari sudut sains, dari segi persenjataan semasa ni, mungkin tuan-tuan akan dapat gambaran yang lebih lagi. Dengan gambaran yang Allah bagi, macam mana burung ababil musnahkan gajah, maka kita boleh kiaskan banyak senjata-senjata yang begitu hebat kuasanya yang ada sekarang, yang boleh memusnah walaupun sikit, boleh memusnahkan kawasan yang besar, orang yang ramai, bangunan yang besar, yang kukuh, yang gagah, yang teguh, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidaklah rasa bila kita duduk di satu-satu bangunan di tempat yang teguh, mungkin tak boleh dah dimusnahkan. Tuan-tuan, musnah juga. Tuan-tuan kalau pergi ke Iraq, tuan-tuan boleh tengok shelter yang yang US tembak. Oh, Masya Allah. Saya ingat tebal gitu dia punya. Dia punya konkrit. Shelter tempat anak-anak yatim, wanita-wanita berlindung tu. Tebal macam tu dia punya, tapi tembak tembus.
Sebenarnya kalau ikutkan dia anti peluru berpandu, mana tembak tak tembus sepatutnya. Tapi tembus juga. Ada tempat-tempat tertentu yang dia tembak memang dia aim Saddam. Katanya 20 minit sebelum tu memang Saddam ada kat situ. Wallahualam. Dia tembak beberapa kali di tempat yang sama. Beberapa peluru pandu. Tapi memang Masya Allah, katanya kepanasan 4000 darjah Celsius setelah tembak. Memang manusia jadi arang, rentung. Tuan-tuan boleh tengok kat dinding-dinding ni, dia punya kesan manusia yang melekat kat bumbung, tapak kaki, tapak tangan, yang duduk berpeluk-peluk, yang macam-macam lah. Rentung masa berlaku kena tembak. Ada yang 10 orang sekeluarga, suami, anak-anak semua mati, tinggal isteri dia. Kebetulan masa tu isteri dia keluar pergi ke sungai basuh kain. Balik-balik tengok dah tak ada dah. Anak semua 10 orang dengan suami dia yang cedera, mati habis. Wallahualam. Jadi kalau nak berlaku tu tuan-tuan, apa pun boleh berlaku. Kita berlindung di sebalik tembok besi sekalipun, kalau dia nak dia akan berlaku juga. Saya difahamkan pintu shelter tu 500 tan. Berat. Buat daripada tembaga. Maknanya dia kira tak tembus lah. Tapi sekali dia tertutup, dengan elektriknya tertutup, nak buka macam mana? Dah berat sangat. Wallahualam tuan-tuan. Itu di antara yang nampak. Saya pernah tengok lah. Saya pernah pergi dan tengok macam mana manusia nak cari keselamatan. Kalau Allah kata tak selamat, tak selamat. Kita buatlah perlindungan. Tembok besar mana, tebal mana pun, kalau Allah kata tak selamat, tak selamat juga. Wallahualam. Setakat itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.